السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. رب تمم الخير. Alhamdulillah muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat hadir ke rumah Allah untuk menunaikan salat fardu Jumaat, mendengar dua khutbah, dan seterusnya kita beredar untuk meneruskan aktiviti selanjutnya selepas ini. Tuan-tuan dari Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan melihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmizi dan juga Ibnu Majah, mana tiga orang perawi yang meriwayatkan hadis yang sama daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghdubun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Pendek saja dia. Ni'matani maghdubun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering manusia tertipu pada kedua-duanya, iaitu nikmat sihat dan nikmat lapang. Nabi sebut kepada kita dalam hadis ini bahawasanya kita manusia ni banyak tertipu dengan dua nikmat ni. Nikmat masa lapang dan nikmat sihat. Jadi apa keterangan hadis ni oleh tuan kitab ni, kita lihat sama-sama supaya kita dapat ambil iktibar. Sesungguhnya nikmat sihat dan lapang adalah antara sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia. Sesiapa yang tidak menggunakan pada perkara yang sepatutnya, sesungguhnya dia telah tertipu. Memang betul tuan-tuan dan puan-puan, umat Islam selain daripada nikmat iman dan nikmat Islam yang kita ada ini, ada dua nikmat lagi yang kita jarang-jarang menghargainya, iaitu nikmat masa, kelapangan waktu, dan nikmat sihat. Maka kata tuan kitab ni, sesiapa yang tidak menggunakannya pada perkara yang sepatutnya, sesungguhnya dia telah tertipu. Bukan setakat tertipu tuan-tuan, bahkan mengalami kerugian yang sangat dahsyat. Kenapa? Kerana kita akan kenang kedua-dua nikmat ini bila kita tidak memilikinya lagi. Di saat kesibukan yang menghantui diri kita setiap hari dengan urusan dunia, akhirnya kita rasa menyesal bahawa Allah, ruginya aku waktu lapang dulu aku tak sempat nak ibadat. Nampak?
Dikala kita terlantar di katil hospital, maka ketika itu kita rasa Allah ruginya aku kalaulah aku ada nikmat sihat. Nampak? Jadi manusia sering tertipu, lupa dan lalai dengan dua nikmat ini. Maka sebab itulah kata Tuhan kita ini, kita akan sentiasa tertipu dengan dua perkara ini. Ramai orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan sebab dua nikmat ini. Ini kerana mereka menggunakannya untuk kepentingan dunia semata-mata dan tidak memanfaatkannya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau amalan-amalan untuk bekalan akhirat. Ya tuan-tuan ya. Jadi kita zalim, kata tuan kitab ni, kita menzalimi diri kita bila mana kita menggunakan dua-dua nikmat ini hanya untuk dunia semata-mata, tanpa kita gunakannya untuk akhirat. Contohnya apa? Contohnya bila kita sentiasa sibuk dengan urusan dunia, kerja dunia kita, sampai tak sempat nak solat, sampai tak sempat nak melakukan amal kebajikan, yang akhirnya yang ruginya kita bila kita meninggal besok, tidak ada bekalan yang kita boleh bawa untuk hari akhirat kita. Rugi tuan-tuan. Rugi. Begitu juga dalam keadaan nikmat sihat kita yang ada sekarang ini, tuan-tuan, kita boleh makan, boleh minum, ya, boleh buang air besar, boleh ke sana kemari, asbab sihat yang kita miliki. Tetapi rugi kalau kita tidak gunakan nikmat sihat ini untuk urusan akhirat kita. Rugi lah. Kayuh basikal, exercise bagus, ya, jogging bagus, sihat. Tapi rugi kalau kita tidak gunakan waktu yang ada untuk urusan akhirat. Bila kita sihat ni, sihat inilah waktu kita nak mencari bekalan untuk hari akhirat kita, bukan nanti waktu kita sakit tuan-tuan. Ya, kena ingat tu. Sihat adalah nikmat yang semestinya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap perkara-perkara yang memberikan manfaat dan kebaikan kepada manusia, sama ada untuk dunia ataupun akhirat. Kita ambil contoh mudah tuan-tuan. Dikala kita sihat panca indera kita hari ini, kita masih mampu solat berdiri, kemudian kita rokok, kemudian kita sujud, sempurnalah. Tiba-tiba Allah tarik nikmat, kita terpaksa solat dalam keadaan kita duduk. Sebab sesuatu masalah, sama ada kita sakit lutut ke, sakit pinggang ke. Jadi kesempurnaan ibadat kita tadi telah berkurang. Itu tidak termasuk kemungkinan kita kehilangan kekhusyukan. Bila mana kita lakukan pergerakan, kita rasa sakit di anggota badan kita. Contoh mudah katalah tuan-tuan kena gout. Kena gout tu kena kat ibu jari kaki. Contoh bila kena ke ibu jari kaki, kita nak lentik ketika mana kita duduk tahiyat akhir tu, nak lentik ibu jari, dah tersiksa yang amat, sakit berdenyut-denyut. Walaupun kita boleh solat, tetapi hanya sedikit ujian itu sahaja menyebabkan kita rasa sembahyang kita tu Allah macam tak khusyuk pula, sebab kita solat rasa sakit. Nampak? Makanya bila keadaan kita sihat inilah, gunakan sebanyak mungkin nikmat sihat ini untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat amal kebajikan sebanyak yang mungkin. Jangan sesekali digunakan untuk melakukan maksiat kepadanya. Jadi jangan salah guna nikmat Tuhan bagi itu untuk buat maksiat. Lah ni banyak ya. Pengaruh dunia hari ini, dakwah daripada ajar Yahudi dan Nasrani yang nakkan anak-anak muda kita hari ini leka. Mereka leka dengan majlis ilmu, mereka leka dengan ibadat, maka anak-anak muda ini dilekakan dengan unsur-unsur hiburan ataupun permainan-permainan
sama ada dalam media sosial, dalam handphone dan sebagainya. Yang lama kelemahan anak-anak muda kita yang kuat ni, yang kuat sihat ni waktu muda ni, lalai dan alpa dengan masa untuk beribadat kepada Allah. Ini bahaya tuan-tuan. Waktu muda ialah bahaya, ujian. Sebab tu Tuhan, Nabi tanya dalam satu hadis lain, bila Rasulullah sebut, kamu akan disoal 4 benda nanti, dan waktu muda kamu, di mana kamu habiskan masa. Sebab bila kita tua ni, kita dah mula ke arah keinsafan. 40 ke atas, 50 ke atas, kita dah mula ke arah keinsafan. Kita dah banyak buat baik. Tapi yang kita nak cerita ni waktu muda kita. Waktu tubuh badan masih gantang, masih kuat, masih hebat, masih perkasa. Waktu beginilah ujian cukup hebat. Jadi kita kena tengoklah anak-anak kita, supaya kalau dapat tu jangan tinggalkan solat. Itu paling penting. Jangan tinggalkan solat. Sesiapa yang menggunakan nikmat sihat untuk melakukan maksiat, sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri, dan dia sebenarnya telah tertipu kerana telah mendedahkan dirinya kepada kehancuran dan azab siksa di hari akhirat nanti. Maka bila mana kita buat maksiat, terus bertaubat. Buat dosa, terus bertaubat. Tuan-tuan, jangan tangguh. Jangan tangguh. Mati bukan nanti kita tua. Mati bukan nanti kita sakit. Dia boleh datang bila-bila masa. Tambahan pula dalam keadaan zaman hari ini, kalau kita lihat sekarang ni, sehari dua ni, 7-8 hari bulan, di Jepun, bencana alam yang begitu dahsyat. Kota raya tu jadi macam banjir besar. Bencana alam berlaku di merata tempat. Maknanya apa tuan? Maknanya nyawa kita boleh hilang anytime, in case kalau berlaku. Jadi cuba bayangkan dalam keadaan kita meninggal tanpa ada bekalan yang cukup. Nanya kita tuan-tuan, nak jawab apa dalam kubur nanti? Kalau kubur lepas, insya-Allah akhirat lepas. Kalau kubur sangkut, akhirat pun kita sangkut. Ini bahaya. Maka sebab itu andai kata kita melakukan maksiat, cepat-cepat bertaubat. Istighfar. Biasalah nafsu kita tuan-tuan. Ada kala iman kita tu naik, ada kala iman kita turun. Bila iman kita meningkat, rajin kita beribadat. Bila iman kita menurun, kurang kita beribadat, atau malas kita beribadat. Sebab itu Nabi sebut al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang bertambah, kadang turun. Jadi yang ni kena jaga tuan-tuan. Kalau dapat sentiasa dalam keadaan tip-top. Bagaimana kita mengenakan pakaian kita nak pergi kerja dalam keadaan yang kemas, begitu jugalah kena jaga kerohanian kita dalam keadaan sentiasa tip-top dari sudut amal kebaikan untuk bekalan di hari akhirat besok. Lapang juga merupakan nikmat yang ramai orang tertipu dengannya. Hadis secara jelas menyebut kebanyakan manusia sebagai satu isyarat bahawa orang yang berjaya menggunakannya yang baik amatlah sedikit. Ini cerita lapang. Pengalaman saya tak tahu lah tuan-tuan, saya pernah bekerja dengan orang Jepun, duduk dengan orang Jepun dekat 8 bulan. Kira hari-hari duduk dengan mereka lah. Daripada situ kita lihat cara orang Jepun, walaupun mereka bukan Islam, tapi dari sudut pengurusan masa ni tuan-tuan, Masya Allah, kalah orang Islam. Saya jadi pembantu kepada salah seorang pegawai ni. Dia punya waktu kerja kita kata pukul 8 sampai pukul 4. Syak pukul 8 tu dia dah mula buka laptop. Tepat pukul 8 tu dia mula buka laptop.
Buka komputer, buka laptop dia buat kerja. Sampai pukul 1 waktu rehat, walaupun ayat nak habis 2-3 patah perkataan, cukup pukul 1, dia tutup, dia stop. Dia tak terus sambung. Hak kita pula, hak jenis orang kita ni, hak Melayu ni, hak Islam ni kata ni. Pukul 8 tu sembang ni. Menyerok apa bagai semua, apa khabar, apa malam tidur mimpi apa. Mau 8 suku baru nak start kerja. Hak orang kita. Beza tak? Beza. Tu saya lihat depan mata sendiri tu. Rehat 1 jam, syak pukul 2 masuk, buka laptop, sambung kerja balik. Kita ada lagu tu. Kalau masuk pukul 2 suku, 2.30. Itu jenis kita, tuan-tuan. Rugi lapang tu, masa tu. Ni kita cerita berkaitan dengan orang bukan Islam yang begitu menghargai, memanfaati masa yang diberikan 24 jam itu kepadanya. Maka balik pada kita dari sudut ibadat kita. Setakat kita solat fardu 5 waktu sehari semalam, kalau satu waktu kita lebih kurang 5 minit ke 10 minit, sibuk kerja lah kononnya tu. Jadi kita baru habis 25 minit ke setengah jam untuk 5 waktu. Jadi baki masa tu banyak lagi. Cuma yang kita duk perhati ni, kebanyakan kita habis banyak masa makan, sembang, tengok handphone. Hak ni banyak masa habis kat sini. Sedangkan kita perlukan masa untuk diri kita dengan Tuhan hanya 25 ke 30 minit sehari semalam. Ni tak masuk hak bangun malam semualah ya. Kalau yang ada keimanan, bangun pagi, bangun tahajud, solat taubat, itu semua walaupun tak ramai, kalau ada yang ni bagus. Tapi kita cakap secara umum. Jadi besok bila apa saja kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala tanya kat kita, hak masa free-free yang kita duk buat kerja lara ni, kita nak jawab lagu mana? Waktu tu tuan-tuan kita menyesal. Menyesal yang teramat sangat. Maka sebab itulah para ustaz, para asatizah duk meletiaklah kalau bahasa Kedah kita katakan. Tak lain tak bukan untuk saling ingat mengingati. Saya juga ingat kat diri saya dan juga diri tuan-tuan. Supaya kita ini manusia ni dia mudah lupa, dia mudah lalai. An-nasu la yakhlu 'anil khata'i wan nisyani. Manusia ni dia tidak sunyi daripada lupa, daripada salah dan lupa. Jadi kadang-kadang bila kita lupa, kena ada orang tolong peringatkan kita. Kita teringat balik, sedar balik. Kemudian kita lalai kejap, terhanyut dengan pembawaan dunia, dengan arus dunia. Member ingatkan, jom, dah masuk waktu. Teringat, okey jom. Ingat balik. Sebab itu dalam bersahabat, kita dah cerita dalam beberapa siri yang lepas, nak berkawan, nak bersahabat, pilih sahabat-sahabat yang baik akhlaknya, yang jaga solatnya, kerana mereka ini akan membimbing kita, mengajak kita ke arah kebaikan. Sebab kadang-kadang kita mudah lupa, kita mudah hanyut dengan arus dunia hari ini. Nikmat sihat hanya dirasai dan dihargai oleh orang yang sakit. Betul. Sebab itu bila kita pergi menziarahi orang sakit di hospital, tuan-tuan, apakah perkataan utama yang diucapkan bila kita bertanya khabar? Dia tak terus jawab, apa khabar pakcik? Allah sakit. Dia akan sebut Allah dulu. Berapa hari dah duduk dalam wad ni? Allah, 3 hari. Nampak tak? Maknanya ingat Allah balik dalam keadaan kita sakit. Kadang-kadang bila sihat lupa Allah. Sampai bersih pun kadang-kadang dah tak tahu dia tu Melayu ke bukan Melayu. Ashim, excuse me. Lain benar apa itu ya. Patutnya Alhamdulillah. Nampak? Beza sakit. Maka bila kita sakit, baru kita rasa berharganya, mahalnya, value tu sangat tinggi
bila kita sihat. Sebab tu orang yang tak pernah sakit, dia tidak pernah merasa azabnya sakit. Orang tak pernah rasa sakit, dia duk sonok lah. Aku okey lagi. Darah tinggi, normal. Bacaan gula, cantik, mantap. Okey. Okey, kolesterol, okey. Paras normal. So dia banggalah, dia sonok sihat. Tapi bagi orang yang sakit, dia rasa sakit tu. Dia tahu azab sakit tu. Maka tuan-tuan sekalian, dia nak bagi tahu sebaliknya. Rugi, jangan tunggu kita sakit baru kita ingat pada Allah. Tu maksudnya, yang sebut Allah tadi tu. Maka waktu sihat, kenalah rajin ingat Allah. Tu poin yang disampaikan. Waktu sihat, kenalah banyak ingat Allah. Kerana bila sakit besok, kita mengalami kesukaran. Dan kepayahan, dengan kesakitan yang kita ada, dengan kita nak ibadat, dia ada banyak gangguan. Atas kursi roda, atas katil, dia banyak dugaan lah, memang banyak dugaan. Banyak kekacauan. Kita nak fokus ibadat susah. Maka ambil peluang, ambil masa kita duk sihat ni, boleh berjalan elok, boleh semayang, kita katakan cantik semua. Apa salahnya lepas Jumaat nanti solat ba'diyah jangan tinggal. Jangan start motor terus balik. Ni kadang-kadang imam bagi salam tak ada habis dah dengar bunyi motor balik. Cepat betul dia. Itu solat yang sangat dituntut, matlubah, solat sunat yang matlubah. Ba'diyah ba'dal Jum'ah. Buat. Lepas tu wiri sikit, lepas tu baliklah. Teruskan nak pergi kerja ke apa sebagainya, nak makan ke apa ke. Jadi ada ruang waktu untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana mereka sangat berhajat untuk bergerak bebas ke sana dan ke sini, tetapi tidak boleh dilakukan. Nampak ya, bila kita sakit, banyak urusan dunia terhenti. Kita yang terhentinya. Bukan setakat urusan dunia, tuan-tuan. Makan pun kena pantang. Doktor dah tak bagi makan sekian. Stres tu, stres. Sebab tu dia punya darah tinggi payah nak turun. Sebab stres. Benda dia suka makan, tak boleh makan. Bayangkan. Ini dugaan. Dugaan kepada kita. Mereka ingin melakukan berbagai-bagai urusan tetapi tidak berkemampuan untuk melakukannya. Pada ketika itu, dia akan ingat akan keadaannya sebelum sakit, ketika masih sihat dan cergas. Benarlah apa yang disebut dalam satu kata-kata hikmah, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la ya'rifuha illa al-marda. Sihat itu adalah mahkota yang terletak di kepala orang yang sihat, tidak mengetahuinya melainkan orang yang sakit. Nampak ya? Sebab tu saya ceritakan tadi, hanya orang sakit yang begitu menghargai nikmat sihat. Kalaulah aku boleh balik duduk di rumah. Yang duk buat kan, yang duk buat. Kalaulah aku boleh gerak keluar pergi berjalan rata. Kalaulah. Itu bila Allah Ta'ala uji kita. Maka sebab itulah, bila Allah sebut, wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sikit daripada hamba aku yang syukur atas apa yang mereka dapat. Kita banyak lupa, tuan-tuan. Kita lupa nak mengucapkan syukur. Nikmat kita oksigen Tuhan bagi hari-hari. Kalau nak beli oksigen kat hospital yang duk masuk kat kita punya ni, tak berapa nilainya, tapi kita dapat oksigen free Allah bagi. Tu pun susah nak sebut alhamdulillah. Maka sebab itulah digalakkan kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar lepas sembahyang. Ada hadis yang sahih menyuruh kita menyebut begitu. Wirid, senyap-senyap seorang-seorang. Guna tasbih kira atau guna tasbih yang digital tu pun boleh, tak ada masalah. Jadi kata-kata hukama, sihat itu adalah mahkota yang terletak di kepala orang yang sihat, tidak mengetahuinya melainkan orang itu sakit. Sihat akan lebih terselah ketika usia muda remaja. Pada ketika itu terselah keinginan, kekuatan dan semangat. Memang orang muda ni bertenaga lah.
Maka dengan sebab itu anak muda akan dipertanggungjawabkan dan dipersoalkan tentang nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi SAW bersabda, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima nafaqahu wa an ilmihi madza 'amila bih. Tidak bergerak kedua-dua kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sehinggalah mereka ditanya dengan 4 pertanyaan ini tentang umurnya terhadap apa dihabiskan. Kita semua tuan-tuan, daripada kita balik sampai kita meninggal, umur kita habis kot mana? Kebaikan atau maksiat? Kemudian ditanya pula tentang usia muda terhadap apa digunakan, ni geng-geng remaja. Adakah dihabiskan untuk merempit ataupun sebaliknya? Mana orang muda, waktu tenaga kuat, waktu boleh berlari, panjat bukit sebagainya. Kalau kita habiskan usia muda ini memang untuk dunia semata-mata, rugi tuan-tuan. Bukan sekadar rugi, bahkan menzalimi diri sendiri. Rugi kenapa? Akhirat besok tak dapat apa. Sumbangan untuk agama tak ada. Tentang hartanya dari mana diperolehi. Cari makan. Ada unsur rasuah ke tak rasuah? Kan lah ni kan duk heboh isu rasuah tak rasuah ni. Malaysia ni benda gitu dianggap benda yang biasa. Dah tak ada rasa takut, tak ada rasa salah ambil rasuah. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih, atau kama qala Nabi SAW. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, fannaru awla bih, maka api nerakalah yang layak baginya. Jaga hak cari makan. Biar kita dapat tu rezeki kita kerja dengan hasil usaha kita, atau kita kerja di pejabat, gaji kita itu. Nak buat part time buat, asalkan jangan minta rasuah. Begitu juga yang bagi rasuah, jangan sekali ajak benda ni. Dia tak ada orang bagi, takkan ada orang ambil, itu je. Jaga. Semua Allah Ta'ala akan tanya sebelum kita bergerak ke mana-mana di hari akhirat besok. Ditambah kita ditanya 4 benda ni dulu. Dan tentang ilmunya apa diamalkan dengannya. Tuan-tuan mengaji hari ini cara mengaji lah. Kita kata tazkirah Jumaat secara ringkas. Jadi bila kita mengaji, kita dapat suatu ilmu, apa kita buat dengan ilmu tadi? Adakah kita amalkan atau kita abaikan? Atau kita sampaikan pada orang yang layak? Anak bini kita kan siapa-siapa kan? Semua ini akan ditanya. Kalau kita tak dapat jawab, anggota badan kita yang akan jawab. Kaki kata aku pergi gelap malam, kaki kata aku pergi konsert, kaki kata sekian-sekian, kita nak buat macam mana? Sebab anggota tu banyak, saksi tu banyak. Jadi beringat, jaga. Semua urusan dunia kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat besok. Orang yang sihat di saat dia tidak menggunakannya untuk ketaatan, sesungguhnya dia telah menipu dirinya sendiri. Bahkan di saat dia menggunakan nikmat sihat untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang masalah yang berlaku pada kita hari ini tuan-tuan, dia buat maksiat tu, dia lupa bahawasanya dia tu akan mati, tu je. Dan dia buat maksiat, dia rasa dia tu nak hidup panjang lagi. Itu kan kerap berlaku pada kita hari ini. Rasa lambat lagi nak mati. Dia kira macam tu. Sebab dia muda, 25, 30, dia rasa lambat lagi. Dia tak tahu ajal maut. Macam yang meninggal baru ni tuan-tuan di Penang, dekat Batu Ferringhi. Itu sahabat saya tu, kawan rapat, Ustaz Haryadi, Mesir. Dia nak tolong anak dia, selamatkan anak dia. Hak 301 sekolah Semekak, Mergung, Kedah, dia yang tenggelam. Orang Sabah. Itu sahabat kami lah. Jadi maknanya umur 43, muda lagi. Muda pada saya 50, 51, dia 43. Tapi kawan rapat lah. Maknanya
ajal sampai, walaupun dia sihat elok, sebelum tu dia pergi padang kota makan sate, makan pos, dia post gambar kat kami satu grup. So nak sampai cerita petang meninggal. Nampak Tapi alhamdulillah lah, orang yang rajin beribadat, rajin buat kerja amal soleh, so Allah lebih sayangkan dia pengakhiran yang baik. Nampak So ini yang Allah pilih. Kita tak tahu nasib macam mana tuan-tuan kita tak tahu lagi lagu mana. Jadi itulah saja sedikit sebanyak perkongsian saya pada tengah hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada tuan-tuan semua, walaupun belum habis lagi perbincangan tentang hadis ini kerana agak panjang dihuraikan oleh Dr. Ahmad Omar Hashim, Profesor. Siapa yang mengaji Azhar dia kenal lah. Wallahualam, sekadar itu dulu. Mudah-mudahan beri manfaat kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Apa yang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak baik itu dan daripada lemah yang ada pada sini. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.